Kaki akan bercakap dengan apa yang dibuat oleh tangan, oleh kaki kita sendiri. Dalam ayat lain Allah sebut wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Di antara hujah manusia besok di padang mahsyar, kata Allah, ialah ditanya kulit dia. Ditanya kulit kita ni, kita tanya kulit kita, lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi bagi kami pada hari ini? Kulit jadi saksi. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan setiap saat kita berada rumah Allah ini ialah hidup kita untuk mengumpulkan bekalan. Kan hidup sebenar bukan di sini. Ini singgah je, lalu. Kita lalu je. Hidup sebenar di akhirat. Orang mukmin asal kita syurga. Kita akan balik tempat asal kita syurga. Maka hidup dunia ialah hidup yang penuh dengan ujian, cobaan dan sebagainya. Yang paling baik ialah orang yang dipanjangkan umur oleh Allah, maka banyak kebaikan dia. Yang paling bahaya sekali, yang paling rugi ialah orang yang panjang umur dalam maksiat kepada Allah. Jadi oleh kerana itu, bila kita tengok dalam beberapa hadis Nabi SAW, Nabi menyebut di antara tanggungjawab kita ialah bila Allah nak bagikan kita jadi orang baik, ada tanda dia. Tuhan ni dia buat semua benda tu ada tanda-tanda dia. Hujan nak turun ada tanda dulu. Tuhan tiba-tiba tidak cerah, tiba-tiba hujan turun, tak ada. Tuhan akan buat tanda dulu. Ada awan, ada angin bertiup, ada petir, ada kilat, baru hujan turun. Demikian juga pokok nak buah keluar buah, dia tiba-tiba keluar buah, dia tidak. Dia akan mari bunga dulu, kemudian dia akan tanda-tanda dia. Demikian juga tanda orang yang Allah sayang. Kata Nabi, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bi khairan, siapa-siapa yang Allah Taala nak bagi kebaikan pada dia, apa tanda dia? Yufaqihu fid din. Dia menjadi seorang yang faqih dengan agama. Faqih bukan yu'allim. Faqih ni ialah orang yang tahu, yang faham dan beramal dengan amal agama. Mungkin dia engineer, mungkin dia lawyer, mungkin dia doktor, mungkin dia petani, mungkin dia nelayan, tapi dia faqih dengan agama. Sebab tu bila orang yang Allah nak bagi kebaikan, apa tanda dia? Dia hidup sebagai seorang yang beragama. Bercakap, amalan dia dan sebagainya nampak beza. Sebab tu kata Nabi SAW, al-fuqaha umana'ur rusul malam yadkhulu fid dunya. Al-fuqaha ni iaitu orang yang faqih. Orang yang faqih, orang yang seperti ialah orang yang memikul amanah umana'ur rusul. Amanah, pemikul amanah Rasul. Orang mulia di zaman jahiliah, dia mulia Islam iza faqahu. Orang yang mulia zaman jahiliah sebelum masuk Islam, dia dimuliakan oleh kaum dia, masyarakat dia. Maka dia mulia dalam Islam. Kalau dia masuk Islam pun dia dimuliakan. Syarat iza faqahu. Syarat bila dia faqih. Faqih makna orang yang hidup dengan agama, maka dia mulia. Sebab tu Abu Sufyan mulia zaman jahiliyah, dia mulia dalam Islam. Raja Melaka, Parameswara, sebelum masuk Islam dia raja di Melaka. Bila dia masuk Islam, dia mulia, kekal sebagai raja di Melaka. Tak tukar pun. Sebab Islam bukan datang nak menjajah. Islam datang nak buka. Islam tak ada konsep penjajahan. Yang dia ialah konsep pembukaan. Al-Fathu. Iza ja'a nasrullah al-Fathu. Sebab tu baru ni heboh. Sampai tak boleh kata jangan panggil orang kafir tu kafir. Dia nak panggil apa? Orang kafir tak dipanggil kafir. Tuhan kata, "Kul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah, hai orang kafir. Rupa tak boleh kata kafir. Tuhan kata kafir. Kenapa? Orang kafir kecil hati. Kecil hati. Kenapa panggil kami kafir? Panggil kami bukan Islam. Bukan Islam tu kafir lah. Tapi nama elok sikit. Macam babi, panggil babi tu nampak jijik, kotor. Panggil khinzir rasa macam arnab gitu sikit kan. Jadi itulah. Sebenarnya kalau kita lihat perkataan kafara, kafir-kafir ni, perkataan kafara makna tertutup. Dia bukan benda yang keji. Sebab tu istilah kafir ni dia bukan satu golongan. Kafara, benda ni umpama kita ambil minyak wangi, kita tutup botol dia. Bila kita tutup botol dia, kita tak akan bau wangi dia. Demikian juga benda kita tutup. Maka katalah kita bawa barang kemah ke apa, belian ke apa dalam kotak, kita tutup. Maka bila kita tutup, kita tak tahu kebaikan apa yang dalam kotak tersebut. Bila Islam datang, dia buka tu.
Al-Fatu buka penutup tu. Buka tudung wangi tu. Ya, terpulang pada manusia nak pakai minyak wangi atau tak nak. Ya. Tapi kalau kafir maknanya dia menutup kebenaran. Ya, kebenaran akidah, kebenaran syariat, kebenaran tertutup kebenaran tersebut. Bila kebenaran tertutup, manusia tak nampak kebenaran tu. Maka tanggungjawab kita orang Islam buka. Supaya orang ramai tahu. Orang Islam tahu, orang bukan Islam tahu. Maka sebab itu bila Islam datang, Islam membuka. Pembukaan Spanyol, pembukaan Melaka, pembukaan, semua buka. Bukan datang menjajah, datang membuka. Ya, ternyata bila kita buka ya, kebaikan Islam, keadilan Islam, ya, kesamaraatan dalam Islam, bila kita buka, ternyata dia menjadi tarikan kepada orang bukan Islam. Maka terpulang pada dia, sama ada nak masuk Islam, itu kebaikan untuk dia. Ya, kata Nabi, aslim taslam. Islamlah kamu akan selamat. Tapi kalau tak nak masuk Islam, tak apa, Islam tak paksa. Ya, Islam tak pernah memaksa orang bukan Islam untuk jadi Islam. Kenapa? Kalau paksa jadi munafik. Islam tak terima akidah orang munafik. Dia tak boleh paksa. Ya, maka dia mesti terima dengan sukarela. Ya, terima dengan sukarela. Langkah itu kita buka. Kalau diterima Islam, kebaikan untuk dia. Kalau dia tak terima Islam, tak apa. Islam tidak akan memerangi, memusuhi orang bukan Islam selagi dia tidak memusuhi Islam. Ya. Islam tidak pernah memusuhi, nak berperang dengan orang bukan Islam, nak bergaduh dengan orang Islam, selagi orang bukan Islam tidak memusuhi Islam. Tapi bila mereka mengancam Islam, memusuhi Islam, maka kategori orang kafir itu jadi kategori kafir harbi. Ya, kategori. Tadi kafir saja. Kafir macam-macam jenis. Selagi mana mereka tidak musuh Islam, maka dia status kafir. Ya, kosong. Ya. Tapi bila dia musuh Islam, maka dia jadi kafir harbi. Kafir yang anti-Islam. Musuh Islam. Yang ini diperangi sebab dia nak memerangi kita. Ya. Ada pun yang kafir tapi tidak memerangi orang Islam, tidak musuh orang Islam, cuma dia tak nak masuk Islam. Ya, dia tak nak masuk Islam. Dia duduk dalam masyarakat Islam, bergaul dengan Islam, bermuamalah, urus niaga sebagainya, maka kita kena baik dengan dia. Ya. Sebab dia bukan memusuh Islam, tapi dia tidak Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat kita tengok di Gaza, ada orang Kristian, ada gereja Kristian, ya, ada berpuluh ribu orang Kristian, ya, di Gaza, bukan orang Islam. Mereka ni Kristian. Dia tetap Kristian, tapi dia tidak memusuhi orang Islam di Gaza. Maka dia hidup bermuamalah, berniaga, bermuamalah dengan orang bukan Islam. Maka mereka selamat, mereka tidak akan diganggu. Ya. Itu dipanggil kafir, kafir zimmi. Kata Nabi, man azani zimmiyan faqad azani. Siapa-siapa menyakiti orang bukan Islam yang zimmi, maka sama menyakiti Nabi SAW. Masya Allah. Ya. Kita menyakiti orang bukan Islam yang zimmi itu sama menyakiti Rasulullah. Ya. Masya Allah, hebat kedudukannya. Ya. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu satu hari bila jadi khalifah, dia keluar melaksanakan tugas dia, tiba-tiba bertemu seorang lelaki Yahudi. Yahudi di Madinah minta sedekah. Dia minta sedekah. Lalu Sayyidina Umar menghampiri Yahudi tu, Umar pegang tangan dia, Umar bawa dia ke Baitul Mal. Umar panggil pegawai kewangan negara. Apakah negara dalam kewangan kita ada duit? Kata pegawai tu ada, ya Umar. Kata Umar, keluarkan duit tu bagi pada Yahudi. Ya, bagi pada Yahudi. Waktu Yahudi ni muda, waktu dia kuat, waktu dia sihat, dia telah menyumbang pada negara. Dia telah menyumbang pada negara. Sekarang dia tua, dia tak ada kerja. Tanggungjawab negara tolong dia. Walaupun dia seorang Yahudi. Yahudi ni khitab sebagai musuh dalam Islam. Tapi Yahudi macam mana? Yahudi yang memusuhi Islam. Ya. Yahudi yang tidak memusuhi Islam, macam kita tengok sekarang di Gaza pun ada Yahudi yang tidak memusuhi Islam, menyokong perjuangan, dan disebut bahawa kalau Yahudi ambil rampah negara, itu tanda kehancuran Israel. Siapa beritahu? Yahudi. Ya. Maka kan itu ada yang zimmi. Ya. Ada yang harbi tadi. Yang kedua zimmi. Yang ketiga, dia tidak baik dengan Islam. Cuma dia ada perjanjian damai. Dia ikat perjanjian.
Selagi mana dia berjanji tidak musuh Islam, maka kita wajib patuh kepada perjanjian tersebut. Al-muslimuna ala syurutihim. Kata Nabi, orang Islam terikat dengan syarat-syarat dia. Kita ada syarat. Kita nak bermuamalah, kita nak mengadakan kerjasama politik, ada syarat dia, bukan terbuka begitu saja. Ada syarat-syarat dia. Maka selagi mana patuh pada syarat, maka selagi itu kita patuh. Sebab tu Nabi sampai Madinah, Nabi adakan perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Ada perjanjian bertulis dengan Yahudi di Madinah. Makna Yahudi itu bukan Islam, kafir, ahdi, kafir yang mengikat janji setia dengan Nabi SAW. Dan kita kena patuh. Dalam perjanjian Hudaibiyah sebagai contoh. Yang sahabat-sahabat rasa tidak adil. Kadang-kadang kita ni payah nak baca apa yang Allah rancang untuk kita, kita tak tahu. Kadang-kadang kita nampak zahir. Tapi dalam Islam ni kita kena ingat bahawa apa-apa yang Allah Ta'ala perintah, walaupun akal kita tak mampu nak fikir apa hikmah dia, apa fadilat dia, tapi bila Allah suruh, tanggungjawab kita laksanakan. Dalam perjanjian Hudaibiyah, sahabat-sahabat tak puas hati. Tak puas hati pertama kerana tak boleh masuk mengerjakan umrah, padahal dah pakai ihram. Yang kedua tak puas hati kerana bila buat perjanjian, buang beberapa perkataan, termasuk kata Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Suhail, wakil musyrikin, minta buang. Ya Muhammad, perjanjian ini antara Muhammad Rasulullah SAW dengan Suhail wakil. Apa kata dia? Ya Muhammad, kami tak buang perkataan Rasulullah. Buang perkataan Rasulullah. Kalau kami terima kamu Rasulullah, kami tak lawan kamu. Nabi kata baik. Nabi setuju buang. Nabi tu Sayyidina Ali yang buat perjanjian tu, yang Ali buang. Ali tak nak buang. Kata Nabi buang. Tukar Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad Rasulullah orang sama je, apa masalahnya? Orang yang sama. Buang. Sayyidina Ali tak nak buang. Akhirnya Nabi tanya Ali, ya Ali, mana perkataan Rasulullah tu di mana? Ali pun tunjuk. Nabi memadamkan dia. Nabi padam sendiri. Dua. Yang tiga, kalau orang Mekah lari ke Madinah, orang Madinah kena hantar balik. Tapi kalau orang Madinah lari ke Mekah, orang Mekah tak payah hantar balik. Nabi setuju. Nabi setuju. Mana adil? Kan kita rasa tak adil. Mana boleh? Kalau Mekah lain Madinah, orang Madinah kena hantar balik. Demikian juga kalau Mekah lain ke Madinah, orang Mekah kena hantar balik. Tak. Tidak. Terima. Kalau Mekah lari ke Madinah, orang Madinah kena hantar balik. Tapi kalau Madinah lari ke Mekah, tak payah hantar balik. Tuan-tuan sekalian, hebat Nabi ialah Rasulullah SAW. Kalau orang Madinah duduk tempat baik, duduk negara Islam yang adil, Nabi jadi pemimpin, Nabi jadi ketua, tiba-tiba lari kepada negara kafir. Dia duduk tempat baik, tiba-tiba keluar pada tempat baik. Jangan hantar balik. Biarlah dia pergi. Sebab dia munafik. Dia munafik. Buat apa hantar balik? Kita duduk tempat baik, hidup dalam perjuangan Islam, beramal soleh, beribadah pada Allah, hidup kita dan suami, tiba-tiba keluar. Kalau keluar tempat lebih baik, tak apa. Keluar pada tempat yang teruk. Nabi kata yang tak balik. Kalau orang Madinah elok duduk di Madinah, tak ada masalah, tiba-tiba lari keluar, mesti orang ada masalah. Mungkin dia munafik. Tak payah tak balik. Kita rasa tak adil. Tak. Itu adil. Akhirnya Nabi suruh terima. Sahabat-sahabat tak puas hati, termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab mari jumpa Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar. Kita di pihak betul ke kita di pihak yang salah ni sebenarnya? Kata Sayyidina Abu Bakar, betul. Kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah. Habis kalau kita di pihak benar, kenapa terima perjanjian yang tak adil ni? Sayyidina Umar rasa tak adil. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Umar, terima sebab Nabi suruh terima. Kita kena faham, bila Allah suruh, Rasul suruh, terima. Walaupun akal kita tak mampu nak fikir, terima. Umar tak puas hati juga. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, apakah kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah?
Kata Nabi, betul ya Umar, kita di pihak benar, mereka di pihak yang kufur, yang salah. Syirik pada Allah, mana betul? Habis kenapa kita terima ya Rasulullah? Perjanjian sangat tidak adil ya Rasulullah. Nabi kata, ya Umar, terima, Allah suruh terima. Allah suruh terima. Umar pun terima. Redalah. Kan Nabi kata, Allah suruh terima, terimalah. Ya, puas hati? Tak puas hati. Macam bini kita lah. Ya, bila suami kahwin dua. Ya. Lawan ayat Quran ke? Tak lawan. Setuju? Tak setuju. Setuju tak, tapi lawan tak lah. Ya, tak boleh lawan. Tapi dia bekak hati, tunggu masa. Ya, tengah tidur pun dikerak, jangan main. Ya. Jadi, balik. Ya. Sampai-sampai Nabi kata, baik, sembelih kambing. Bayar dam ihsar. Oleh kerana dah pakai ihram, nak tangkap ihram, bukan boleh tanggal macam tu je. Ya, kena bayar dam. Ya, dam ihsar. Ya, Nabi kata, sembelih kambing masing-masing. Sahabat buat tak tahu je. Ya. Nabi kata, sembelih kambing seekor seorang. Bayar dam. Ya, sembelih kambing. Seorang pun tak buat. Nabi antara sedih, nak marah, kecewa. Masuk ke dalam kemah. Jumpa isteri dia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, sahabat-sahabat bukan nak ingkar perintahmu ya Rasulullah. Sahabat ni tidak pernah ingkar perintah Nabi. Cuma bila kamu suruh mereka tak buat, sebab mereka tak tahu macam mana cara nak buat. Sebab ni kali pertama. Mereka tak tahu ya Rasulullah. Kamu buat dulu. Nescaya kamu akan tengok semua sahabat akan taat perintah kamu. Akhirnya Nabi keluar, Nabi pun ambil kambing, Nabi sembelih kambing tersebut. Barulah seorang demi seorang sahabat menyembelih kambing untuk bayar dan ihsar. Ya, balik ke Madinah. Jalan kaki balik ke Madinah. Senyap, masing-masing dengan sedih, dengan kecewa, dengan nak marah apa semua. Ya. Tiba-tiba tengah jalan Jibril AS turun, membawa satu wahyu pada Nabi SAW. Ya. Orang pertama Nabi panggil ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya Umar, Jibril baru tu membawa wahyu padaku. Ya. Allah Ta'ala berfirman, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Kata Nabi, telah turun padaku satu surah yang sangat gembirakan aku lebih pada dunia dan segala isinya. Inilah surah tuan-tuan sekalian, Nabi kata sangat mengembirakan aku lebih pada dunia dan segala isi dunia ni. Ya. Tuan-tuan sekalian, Nabi baca pada Sayyidina Umar Khattab. Apa kata Allah? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad kemenangan yang jelas dan nyata. Allah dah buka nak kunci dah. Kunci kemenangan Islam. Mana kunci dia? Perjanjian Hudaybiyah. Yang kita rasa tak adil, rasa tak betul, rasa macam-macam tu, di sisi kita, di sisi Allah, itulah pembukaan kemenangan Islam. Masya Allah. Sebab tu tuan sekalian, hikmah ni benda yang hebat. Man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa-siapa yang Tuhan beri padanya hikmah, maka Tuhan beri padanya kelebihan yang sangat banyak. Ada orang belajar boleh dapat ilmu tapi tak ada hikmah. Tapi ada orang dapat ilmu dan hikmah. Ya, maka hikmah ni kurnia Allah Ta'ala. Allah kurniakan kebijaksanaan dalam buat keputusan, dalam bertindak, dalam merancang. Itu kehebatan orang mukmin. Ya. Maka kan itu Allah tak sebut, Allah dah buka kemenangan. Perjanjian tu pengiktirafan Nabi sebagai ketua negara. Padahal sebelum ni musyrikin tak pernah iktiraf Nabi ketua negara. Perjanjian berarti dia iktiraf Nabi Muhammad ketua negara. Yang kedua, iktiraf Madinah satu negara. Ya. Ada kerajaan, ada rakyat, ada pemimpin, ada sistem. Sebab tu dia buat perjanjian dengan ketua negara. Berarti iktiraf pemimpin, iktiraf ketua negara, iktiraf kemerdekaan negara tersebut. Ada wilayah dia, ada rakyat dia, ada sistem takdir dia. Ya. Untuk apa kemenangan Islam? Ya. Yang kita duk berjuang siang malam, pagi petang, masuk pilihan raya,
Ya, dalam bab ekonomi, dalam bab politik. Kenapa kita berjuang habis-habisan untuk kemenangan Islam? Untuk apa kemenangan Islam? Allah Ta'ala sebut. Allah dah buka, inna fatanaka fathan liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan ni kata Allah untuk Allah ampun dosa kamu yang dulu dan dosa yang kemudian. Masya Allah ya akhi. Kita berjuang ni kan mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Dan dosa kita yang dulu, dosa ayah kita, tok kita, nenek kita dulu, mungkin kesilapan di dulu. Hingga adanya mungkar, ada lesen judi, ada maksiat, ada bar, disco, kerana semua tak ada lesen. Lesen dibeli oleh pemimpin yang memerintah. Yang memerintah dapat kuasa kan dipilih oleh pengikut rakyat pada masa itu. Mungkin ayah kita dulu, mungkin tok kita dulu. Ya, walaupun dia bertaubat pada Allah menyesal, tapi lesen dah bagi. Ya, pusat maksiat dah operasi. Ya, macam lalu kita berjuang semula, minta Allah ampunkan. Bila kita menang, kita tutup balik. Kita tutup bar, tutup disco, tutup pusat maksiat. Kenapa? Menghentikan dosa-dosa yang dulu. Ya, kalau tidak teruk, semoga Allah ampunlah nak macam mana. Perkara yang lepas kadang-kadang kena kejahilan, kerana kita tak tahu pada masa tu. Kerana masa tu politik dianggap benda kotor. Ya, sekularisme. Ya, politik tak boleh campur dengan agama. Ya, pada masa tu. Sebab tu bila kita menang, pertama kita tengok mana dasar yang bercanggah dengan syarak. Bercanggah ni ada 3. Satu bercanggah dasar yang menyebabkan akidah, tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Ya, tak boleh biarkan rakyat syirik pada Allah. Ya, kita hentikan benda macam ni. Dulu ada macam-macam pesta. Kat laut ada pesta ancak. Ya, puja penunggu laut. Ya, sembelih kerbau, kepala kerbau dihanyutkan ke laut kepada penunggu-penunggu di laut. Ya, macam-macam khurafat pada masa tu. Alhamdulillah, ya, kita hentikan perkara tersebut. Ajaran sesat kita perangi habis-habisan. Di Terengganu ni bukan saya kerajaan bumi, kerajaan langit pun ada. Ya, macam-macam. Ya, kita haramkan, difatwakan haram dan kita ambil tindakan. Kan dia berakidah yang tak boleh kompromi. Yang kedua, perkara yang tidak masuk akidah, tidak rosak akidah, tapi dosa besar. Ya, dosa besar kita sekat dengan peraturan, dengan undang-undang. Ya, sebab tu kita macam minum arak. Orang bukan Islam minum, itu hak dia. Minumlah. 7 tempayan, 5 tempayan minumlah. Selagi mana dia tidak mengganggu keterangan awam, maka tak apa. Dia boleh minum. Ya. Sebab tu dalam hadis Nabi, tak pernah kita jumpa Nabi haramkan arak di Madinah. Orang bukan Islam nak minum. Ya, tidak dilarang, itu urusan dia. Tapi orang bukan Islam nak buat sesuatu benda yang melibatkan implikasi kepada awam, tak boleh. Kenapa beza judi dengan arak? Ya, kenapa judi tak boleh, tiba-tiba arak boleh? Ya, kerana judi tak ada agama benarkan. Ya, tak ada agama. Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, siapa, tidak ada agama benar. Yang kedua, ya, judi dia meninggalkan kesan yang besar, al-fahish, ya, kesalahan dosa besar. Ya. Dan oleh kerana kesalahan dosa ni duk pada kita orang Islam, orang bukan Islam tak ada dosa pahala ni. Ya, maka kerana itu dia boleh merosakkan. Kalau dia mabuk, urusan rumah tangga dia. Kalau dia ketagih judi, merosakkan rumah tangga dia. Walaupun dia bukan Islam, porak-poranda rumah tangga dia. Siapa kena pulihkan dia? Kerajaan kena biaya. Kerajaan kena pulihkan. Ya, ada perkara yang kita kena yang ketiga yang didik masyarakat. Benda tak elok. Ya, tapi dia tidak direct tak elok. Dia membuka pintu ke arah keburukan. Benda tu tak buruk, tapi dia membuka pintu kepada keburukan. Sebab tu Allah Ta'ala tak sebut jangan berzina. Ya, Allah tak kata jangan berzina, tapi Allah kata wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Ia haramnya zina. Ia haramnya zina. Tapi hampir pun Allah cegah. Syaduz zara'i. Kita cegah awal sebelum berlaku kemungkaran. Maka cegah awal ni perlukan pendidikan, tarbiyah, kefahaman masyarakat. Ya, kadang-kadang kenapa Islam tak benar kita pakai seksi. Ya, wanita-wanita yang pakai seksi. Atau laki-laki yang seksi. Sekarang ni orang tak kira jantan betina dah. Dia laga semacam je dah. Ya. Maka Islam tak benar benda macam. Pasal apa? Kerana dia mendorong ke arah kemungkaran. Ya. Sebab tu Allah kata wala jangan hampir dia zina. Hampir ni apa dia? Bukan berzina terus. Mana ada orang tiba-tiba berzina terus. Ya. Mestilah mula-mula, ya. Ya. Mula-mula mungkin, ya. Dalam ada beberapa langkah disebut, ya. Dalam rancangan syaitan.
Syaitan ni dia nak rosakkan kita, ya, bukan selangkah. Wala tattabi'u khutuwat. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan nak menyesatkan seorang tu mungkin masa 20 tahun. 20 tahun nanti aku nak sipulan-sipulan berzina. Dia mula planning. Target 20 tahun akan datang. Bukan setahun, 2 tahun. Sikit. Ya, mula-mula, ya, berjumpa, ya, pasalaman, pakalaman, ya, faliqaan, pamaidan, faliqaan. Mula-mula nazratan, tengok dulu. Tengok. Ya. Lepas tengok, pasalaman, beri salam, Assalamualaikum. Tengok ada respon. Waalaikumsalam. Okey. Ada jalan. Ya. Pasalaman, lepas beri salam, pakalaman, cakap. Seorang ke duduk mana? Ada handphone tak nombor telefon? Dia mula. Ya. Pakalaman. Lepas pakalaman, pamau'idan, janji. Ya, mula berjanji. Lepas tu faliqaan, lalu berjumpa. Lepas tu berlakulah apa ya? Kadang-kadang na'udzubillah atau tahu. Sebab itu Allah kata bila Allah beri kemenangan Islam, kemenangan untuk Allah ampun dosa. Ya. Padahal ayat ni turun pada Nabi. Ya. Liyaghfir laka. Dhamir laka ni untuk Nabi. Ya. Tapi Nabi ni maksum. Nabi tak dosa. Ya. Sebab tu ulama-ulama dan tafsir kat ni kata dia, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hendaklah dilihat ayat ni pada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Kalau sebab yang khusus, kita rasa tak kena kita lah. Dia baca Al-Quran, tabbat yada abi lahabin watab, celakalah Abu Lahab. Oh, kita bukan Abu Lahab. Okey. Tak, bukan nama, perangai dia, sifat dia. Sebab tu yang kedua, Allah nak ampun dosa. Liyaghfirakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Kemenangan Islam ni kata Allah untuk kamu rasa nikmat Islam. Sempurna rasa nikmat Islam. Kita hari ni orang Islam, tapi kita tak rasa sepenuhnya nikmat menjadi seorang Muslim. Tak rasa. Ya, dulu kalau sistem pinjaman ni riba, walaupun kita orang Islam. Satu masa dulu negara kita tak ada sistem melainkan sistem riba. Ya, Tok Imam jual pinjam beli kereta, riba. Beli rumah, sistem riba. Lalu kita berjuang, alhamdulillah ada sistem Islam. Alhamdulillah. Ya. Bila ada sistem Islam, haram kita, tak boleh kita pergi pada sistem yang bukan Islam. Tengok, nak rasa nikmat. Kita nak rasa macam mana kalau undang-undang Islam berjalan sepenuhnya dalam negara ni. Undang hududnya, undang kisahnya, undang takzirnya. Sekarang yang berlaku ni takzir saja. Ya, kisah tak berlaku. Hudud tak berlaku. Bahkan ini pun dicabar sekarang ni. Ya, ini 20 bulan nanti bercara. Ya, ada pihak mencabar 20 enactment dalam mahkamah syariah. Ya, kenapa dicabar? Kerana bertindak. Mahkamah syariah ada hukuman, mahkamah sivil juga ada hukuman. Maka bila bertembung dua undang-undang, maka undang-undang sivil mengatasi undang-undang mahkamah syariah. Maka terbatal undang-undang mahkamah syariah. Maka dia bawa petition ni, bawa kes ni untuk membatalkan 20 enactment dalam mahkamah syariah. Kenapa nak batal? Kan dah ada undang-undang dalam mahkamah sivil. Contoh dalam kes lewat. Mahkamah sivil dah ada kesalahan. Mahkamah syariah juga ada kesalahan. Mahkamah syariah akan dihukum berdasarkan pandangan syarak. Mahkamah sivil berdasarkan undang-undang persekutuan. Undang British. Di mana kalau nak laku lewat jantan sama jantan, suka sama suka, 18 tahun ke atas, tak jadi satu kesalahan. Tapi dalam Islam, berapa umur pun salah. Berzina tetap salah walaupun dah tua pun. Walaupun suka sama suka, tetap haram. Tetap dosa besar dan tetap dihukum. Mahkamah sivil 18 tahun ke bawah salah. Walaupun suka sama suka. Yang kedua 18 tahun ke atas paksaan salah, boleh dikir rogol. Sebab tu kalau isteri tak nak melakukan hubungan dengan suami dia paksa isteri, ya, paksa juga, lalu isteri mengadu pada qadi, mengadu pada mahkamah sivil, suami akan dihukum sebuah kesalahan merogol isteri. Tak kenyaya. Ya. Orang Taman Jaya ni. Kampung Jaya.
Maknanya ni mahkamah. Ya, sebab tu bila berlaku demikian, apa implikasi dia? Implikasi ni bukan mahkamah Kelantan saja, seluruh Malaysia. Dewan Negeri tak ada kuasa menggubal undang-undang yang melibatkan undang-undang syarak. Kita duk bahas nak perkasakan mahkamah syariah. Ni kita duk bahas, duk bincang. Buat seminar sana, tingkatkan undang-undang, tingkatkan sistem mahkamah. Ya, mahkamah rayuan. Kita berusaha. Di satu pihak lagi, bukan nak meningkat perkukuh, nak buang mana yang ada. Akhir yang tinggal dalam urusan mal, urusan harta benda, harta pusaka, kena ikut mahkamah syariah. Bab nikah kahwin, kena ikut mahkamah syariah. Akhir dalam bab ni lah. Adapun dalam bab-bab jenayah, padahalnya Islam ni dulu pada undang-undang yang ada ni. Ya. Dulu sebelum Islam berjajah datang, negara kita dah ada undang-undang. Terengganu, penemuan batu bersurat di Terengganu membuktikan undang-undang Islam terpakai seluruh Terengganu masa tu. Dia faham. Konon 100 faham. Undang-undang 100 negeri faham. Ya, jelas. Makna setiap negeri itu dah ada undang-undang yang melibatkan termasuk undang-undang jenayah. Ya, dah ada peraturan. Bila penjajah datang, dia buang undang-undang tersebut, dia angkat undang-undang Inggeris sebagai undang-undang. Lalu kita berusaha, walaupun tak dapat, adakan 2 mahkamah. Bila wujud 2 sistem dalam pentadbiran negara, maka akan wujudlah dua dualisme. Dualisme pendidikan, ada sekolah agama, ada sekolah bukan agama. Di dualisme kepimpinan, ada pemimpin bab agama, ada pemimpin yang bukan agama. Dalam kampung, ada ketua kampung, ada tu imam. Dan daerah, ada qadi, ada DO. Dan negeri, ada mufti besar. Dualisme kepimpinan. Ya, dua. Pendidikan, dualisme. Kepimpinan, mahkamah. Ada mahkamah syariah, ada mahkamah bukan syariah. Ya, maka berlaku dua ni pemahaman sekularisme. Memisahkan agama dalam urusan-urusan kehidupan. Ya, lalu kita berusaha. Alhamdulillah ni tokoh-tokoh kita lama, ya, yang telah berjuang, Profesor Ahmad Ibrahim sebagai contohnya orang yang telah berusaha, Profesor Ahmad Saidun, ya, daripada Brunei, yang menderahkan, memperkukuhkan, buat masuk juga walaupun tak boleh sempurna, tapi kena ada. Maka adalah Undang-Undang 365, adalah 3 sebatan, ya, 6 tahun penjara RM5,000, ya, walaupun tak betul dengan Islam. Adapun zaman kita berusaha membetulkan, ya, mana-mana dasar. Ya, sebab tu kata Allah, bila Allah beri kemenangan Islam, supaya kamu rasa nikmat, sempurna nikmat Islam. Dalam tafsir dia kata, sempurna nikmat nubuwah, nikmat kenabian. Di mana Nabi SAW, waktu di Mekah, dia tak sempurna. Mekah tak sempurna. Kenapa tak sempurna? Kan Nabi jadi ketua. Tak sempurna. Di Mekah, Nabi tak boleh laksana undang-undang Islam. Tak boleh laksana sistem ekonomi Islam. Bila hijrah ke Madinah, barulah rasa sempurna nikmat Islam. Keadilan ekonominya, masyarakatnya, pergaulannya, ada sistemnya. Masa tu baru rasa sempurna nikmat Islam. Dan nikmat ni bukan hanya makan minum zahir ni. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, bila dalam perang Hunain, kan berlaku perang Hunain, banyak harta rampasan perang dapat, bertimbun. Unta ni beribu ekor, unta kambing beribu. Masing-masing seronok menunggu Nabi mengagih-agihkan harta rampasan perang. Masuk Abu Sufyan, ya Rasulullah, aku masuk ini untuk minta bahagianku ya Rasulullah. Nabi bagi 100 ekor unta tadi. 100 ekor unta, tuan-tuan. Orang kemaman ni bawa seekor unta pun habislah pakat tengok belakang. Ni 100 ekor unta dapat. Keluar dia. Masuk semula, ya Rasulullah, anak saya Muawiyah berperan sama ya Rasulullah. Saya mewakili dia, minta bahagian dia. Nabi bagi 100 ekor unta lagi. Bawa keluar. Masuk pula, ya Rasulullah, cucu saya juga berjuang, minta bahagian dia. Nabi 300 ekor. Dia seorang. Yang lain 200, 100, 500. Nabi bagi. Semua Nabi bagi harta pada orang Mekah saja. Orang Mekah saja dapat. Orang Madinah, seekor unta, tali unta pun tak dapat. Sahabat-sahabat cik hati. Inilah dia manusia. Sebahagian sahabat-sahabatnya dia baru masuk Islam. Nabi dengar ada tentera Islam daripada Madinah merungut.
Ada yang kata Nabi sayang orang Mekah saja, dia tak bagi pada kita. Pada waktu perang Hunain, kita duduk depan, orang Mekah ni duduk belakang. Kita tuku lemuh, gada nyawa, korban masa. Tapi dapat harta, Nabi bagi ke Mekah saja. Ya. Betul. Nabi tak bagi apa pun orang Madinah. Ya, menyebabkan Nabi SAW panggil orang Madinah. Kumpul semua. Nabi kata, aku dengar kamu tak puas hati aku membagikan harta rampasan perang. Hingga ada seorang tu kata, ya Rasulullah, berlaku adillah ya Rasulullah. Masya Allah. Dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, berlaku adillah ya Rasulullah. Nabi kata, kalau Nabi tidak adil, siapa yang lebih adil? Ya. Lalu kata Nabi, wahai sahabatku, orang Mekah ni dia baru masuk Islam, baru jinak-jinak dengan Islam. Aku bagi kambing unta ke dia. Dia akan balik ke Mekah dengan unta dengan kambing. Tapi dia tak ada aku bersama. Wahai sahabatku orang Madinah, kita akan balik ke Madinah. Memang kamu tak ada kambing, tak ada unta, tak ada tali unta. Tapi kamu ada Rasulullah. Kamu ada Rasulullah. Apakah kamu ingat unta kambing tu lebih bernilai pada diri Rasulullah? Kamu orang Madinah balik, kita balik bersama. Kamu bersama Rasulullah. Mereka tak ada Rasulullah. Barulah sahabat-sahabat ni menangis. Masing-masing letak tangan di muka menangis, minta maaf ke Nabi. Tuan-tuan, nikmat berjalan bersama Nabi, semayang belakang Nabi, mengaminkan doa Nabi, makan bersama Nabi. Masya Allah. Nak banding dapat 1000 ekor unta pun tak padan. Satu saat bersama Nabi, nak banding dengan unta. Nilai, sebab tu kadang-kadang kita nilai perjuangan ni bukan apa yang kita dapat. Saya dah 40 tahun, takkan tak dapat apa. Tanah pun tak dapat saya ni. Ya. Balak sah ke balak. Kayu balak, ranting balak pun sekongkok. Dah. Jangan rosakkan keikhlasan dalam perjuangan dengan nilai benda. Walaupun benda tu penting. Penting benda. Sebab manusia tu hamba ada jasad, ada roh. Jasad kena ada benda. Tapi, bila nilai roh, nikmat perjuangan, nikmat kita bekerja memenangkan Islam, nikmat kita bawa agenda Islam, nikmat ni nikmat kekal. Banyak mana nikmat orang Terengganu tahun 1999 bila kita menang. Kita hapuskan perjudian. Ya, tutup premi-premi judi, tutup bar-bar disko. Banyak mana pahala mereka yang pilih pada masa tu. Pakat-pakat tengok di akhirat nanti. Sebab tu Allah kata kemenangan Islam kan Allah nak sempurnakan nikmat pada kamu. Kita berusaha. Ya. Mungkin sahabat-sahabat kita tak sempat menyaksikan kemenangan Islam. Tapi mereka buat apa yang mereka mampu di zaman dia. Dan akhir sekali kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yansurakallahu nasran aziza. Ini janji Allah. Apa janji Allah? Bila Allah beri kemenangan, Allah akan pasti menolong kamu dengan pertolongan yang jelas, yang nyata, yang sebenar. Allah tidak akan biarkan orang mukmin. Ya, walaupun kita rasa lemah, ya, sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza, kita nampak lemah senjata nak lawan dengan kuasa besar. Amerika hantar bantuan, Britain hantar bantuan, Perancis hantar bantuan. Logiknya seminggu je kalah terus. Tapi hari ni, sampai hari ni, Hamas masih memenangi perjuangan di sana. Ya, sampai hari ni mereka masih memenangi. Ya, walaupun media-media lapor kononnya Yahudi menang, hakikat sebenar Yahudi kalah. Mereka tak boleh masuk lagi. Masuk kena serang, kena bom. Ya, mereka kena serang. Dan berapa ramai jeneral yang besar pun ditawan. Ya, apatah lagi beberapa tempat-tempat yang lain. Logik akal, mana boleh pelancar boleh membakarkan kereta kebal? Kereta kebal ni juta dolar satu-satu, tuan-tuan sekalian. Ya, ditembak terbakar. Boleh hangus terbakar. Masya Allah. Ya, ini pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan pasti tolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua laksanakanlah tanggungjawab kita masing-masing. Ya, jangan kita serah kerja ni orang politik buat politik saja. Tak boleh. Semua orang kena ada bahagian. Kerja Islam ni kerja berat. Ya, kerja tak boleh didukung oleh seorang dua pemimpin saja, tak boleh oleh beberapa kumpulan saja. Semua orang. Ya, semua orang masing-masing fikir apa yang saya boleh tolong. Ya, nak tutupkan perbincangan malam dengan satu peristiwa Nabi SAW dalam perjalanan balik daripada musafir, berhenti satu kawasan. Bila berhenti, ya, masing-masing datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya nak pasang kemah. Datang yang kedua, ya Rasulullah, saya nak cari air.
Ya Rasulullah, saya sekali api. Masing-masing datang jumpa Nabi beritahu apa yang dia nak buat. Bukan tunggu arahan Nabi. Tak. Mereka datang jumpa Nabi beritahu apa yang dia boleh buat. Ya. Bukan tunggu arahan Nabi SAW. Ya. Setelah semua beritahu masing-masing nak buat apa, lalu kata Nabi, aku pun nak cari kayu api. Nabi sendiri, Nabi nak cari kayu api. Kata sahabat Rasulullah, kamu rehat, biar kami yang kerja, biar kami yang cari kayu api. Kata Nabi, aku pun nak pahala macam kamu juga. Ya. Mana kerja Islam ni, jangan tunggu pimpinan arah. Tuan fikir, tuan boleh buat apa? Apa kita boleh buat? Kita buatlah. Sama ada tolong dengan bantuan kewangan, macam sahabat kita Palestin. Sepatutnya kita pergi sana. Ya, takkan kita tengok saudara kita kena bunuh, kita tak tahu. Tak boleh. Sepatutnya kita pergi, tapi tak boleh pergi. Kalau tak boleh pergi, sepatutnya kita atas senjata. Tak boleh hantar. Kalau senjata boleh hantar, senang, kita boleh hantar. Tak boleh hantar senjata. Kalau tak boleh hantar senjata, apa kita boleh buat? Boleh kita hantar duit? Boleh. Hantar duit. Ya. Tapi bukan mudah juga. Ya. Duit kena tukar dengan benda. Apa yang boleh masuk sekarang ni? Dua je. Pertama, ya, kelengkapan, ya, perubatan boleh masuk. Yang kedua, makan minum keperluan. Tapi yang diperlukan sekarang ni ialah bina hospital. Kita cari dana yang dikutip seluruh Malaysia ni sekarang ni, nak siapkan satu hospital. Urgent sangat. Sangat terdesak sebuah hospital. Kita dah bina masjid, masjid kita kena bom baru ni. Kita dah bina satu bangunan di Kementerian Buruh, ya, kena bom tapi tak musnah semua, masih lagi separuh boleh guna, ya. Dan kita nak bina hospital. Yang emergency sangat mereka minta ialah hospital. Ya, bukan kelengkapan bangunan yang canggih, tak. Satu bangunan yang cukup bagi keperluan sebuah hospital. Ya. Jadi insya-Allah yang ni kita boleh buat. Duit, bantuan, doa. Kata Syekh Ahmad Yasin, jangan doa pun tak ada untuk kami. Ya. Jangan doa pun tak ada untuk kami. Jangan sampai doa pun tak ada pada sahabat kita di sana. Demikian juga kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah dan beri kita sebahagian penolong-penolong kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat membawa bekalan masing-masing. Mudah-mudahan Allah terima sikit perjuangan yang kita buat ni untuk memenangkan Islam. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Yang panjang majlis semula pada masa akan datang. InsyaAllah. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.